Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan kemahiran tata bahasa dengan unit 1, jiran tetangga. Untuk tajuk kita pada kali ini, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Dan seterusnya, standard kandungan kita 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan seterusnya, standard pembelajaran memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks, iaitu kata nama am. Dan seterusnya, objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks. Dan kedua, membina ayat menggunakan kata nama am. Dan seterusnya, kriteria kejayaan kita, murid berjaya sekiranya yang pertama, menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Dan seterusnya yang kedua, membina ayat menggunakan kata nama am dengan betul dan tepat. Baiklah murid sekalian, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Inilah ungkapan yang dapat digambarkan dengan budaya kita. Lazimnya, orang yang lebih tua merupakan orang yang mempunyai banyak pengalaman dan juga ilmu berbanding yang muda. Menghormati mereka merupakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kita berdasarkan pengalaman dan ilmu mereka selama ini. Namun bagi yang muda, sudah pastinya perjalanan alam remaja memberikan banyak cabaran. Ketika inilah mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang. Dan sekiranya ungkapan ini diamalkan dalam kehidupan kita, sudah pastinya akan mewujudkan suasana yang harmoni dan sejahtera. Baiklah murid sekalian, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 6 dengan tajuk kita pada kali ini, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Mari kita baca bersama-sama. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah mereka dari kebun komuniti. Baiklah, terdapat dua situasi pada halaman ini dan kita akan lihat pada situasi yang pertama dahulu. Situasi 1. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aida menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Baiklah, berdasarkan gambar pada situasi 1 ini dan maklumat yang telah kita baca sebentar tadi, kita sedia maklum Hadif dan Aina baru saja pulang dari kebun komuniti. Dan ketika perjalanan pulang, mereka terserempak dengan Pak Cik Ismail dan juga Mak Cik Mina yang sedang berjalan sambil membawa bungkusan yang besar. Atas sifat keprihatinan yang ada pada Hadif dan juga Aina, mereka telah menghulurkan bantuan untuk membawakan bungkusan Pak Cik Ismail dan juga Mak Cik Mina ke rumahnya. Baiklah, seterusnya kita lihat pada situasi 2. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Mak Cik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Mak Cik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Mak Cik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baiklah, berdasarkan gambar dan situasi 2 ini, dapat dilihat bahawa Pak Cik Ismail dan juga Mak Cik Mina telah membalas budi Hadif dan Aina dengan memberikan hidangan minuman kepada mereka. Dan selain itu, Mak Cik Mina juga turut memuji tindakan Hadif dan Aina atas keprihatinan menolong mereka warga emas. Dan ini juga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada mereka, golongan yang muda, untuk terus melakukan perkara yang baik kepada masyarakat. Baiklah murid sekalian, berdasarkan maklumat dan juga gambar yang telah kita teliti sebentar tadi, kita sedia maklum situasi yang berlaku di antara Hadif dan Aina bersama dengan Pak Cik Ismail dan juga Mak Cik Mina. Baiklah, berdasarkan maklumat yang telah kita baca sebentar tadi, terdapat beberapa kata nama am. Adakah anda tahu apakah itu kata nama am? Mari kita lihat bersama-sama. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi dan basikal. Baiklah, untuk memahami kata nama am dengan lebih lanjut, mari kita lihat pada paparan ini. Baik, kata nama am, apakah yang dimasukkan dalam kata nama am?
Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu secara umum dan tidak dimulai dengan huruf besar. Dan kata nama am terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Untuk kata nama am hidup terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata nama am hidup manusia, dan yang kedua, kata nama am hidup bukan manusia. Baik, seterusnya, kata nama am hidup manusia, seperti contoh, guru, peniaga, ketua dan polis. Dan seterusnya, bagi kata nama am hidup bukan manusia, antara contohnya jin, lembu, malaikat, pokok dan buah. Dan seterusnya, bagi kata nama am tak hidup juga terbagi kepada dua. Yang pertama, kata nama am tak hidup institusi, dan yang kedua, kata nama am tak hidup bukan institusi. Bagi kata nama am tak hidup institusi seperti sekolah, kementerian, kelab, yayasan dan pertubuhan. Dan seterusnya, bagi kata nama am tak hidup bukan institusi, antara contohnya ialah komputer, bangunan, angkasa dan rumah. Baiklah, berdasarkan apa yang telah diterangkan sebentar tadi, saya kena percaya anda telah memahami apa itu kata nama am. Dan untuk itu, anda diminta untuk mengenal pasti kata nama am yang terdapat pada teks yang telah kita baca sebentar tadi dan juga yang ada pada gambar. Baiklah, untuk paparan yang lebih jelas, kita lihat dahulu maklumat yang terdapat pada situasi 1. Mari kita lihat bersama-sama kata nama am. Baik, yang pertama, jiran. Yang kedua, bungkusan. Yang ketiga, sayur, ikan, ayam. Yang keempat, telur. Yang kelima, basikal. Yang keenam, barangan. Dan yang ketujuh, rumah. Dan seterusnya pula, kita meneliti kata nama am yang terdapat pada gambar dalam situasi 1. Baik, yang pertama, basikal. Yang kedua, dompet. Yang ketiga, motosikal. Yang keempat, pasir. Yang kelima, kereta. Yang keenam, rumah. Yang ketujuh, pagar. Dan yang ke-8, rumput. Baik, seterusnya pula kita lihat pada paparan ini, iaitu maklumat yang terdapat pada situasi 2. Baik, yang pertama, minuman. Yang kedua, bekalan. Dan seterusnya yang ketiga, makanan. Baiklah, seterusnya bagi gambar yang terdapat pada situasi 2, antara kata nama am yang terdapat pada gambar ini ialah yang pertama, televisyen. Yang kedua, pokok bunga. Yang ketiga, sofa. Yang keempat, jug. Yang kelima, pinggan. Yang keenam, meja. Yang ketujuh, kuih. Yang ke-8, gelas. Baiklah sekalian, saya kena percaya anda telah mengenal pasti kata nama am yang terdapat pada maklumat dan gambar pada situasi 1 dan situasi 2. Baiklah sekalian, untuk tugasan kita pada kali ini, anda diminta untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang terdapat pada teks dan juga gambar. Dan anda hanya perlu memilih 6 sahaja daripada keseluruhan kata nama am yang telah kita kenapasi sebentar tadi. Baiklah sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada waktu akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.